Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Untuk bahasa Melayu hari ini, kita akan belajar kata ganti nama. Pada hari ini, cikgu akan sentuh dua jenis kata ganti nama, iaitu yang pertama, kata ganti nama diri, dan yang kedua, kata ganti nama tunjuk. Mari kita lihat kedua-dua jenis kata ganti nama ini. Kata ganti nama pertama ialah kata ganti nama diri. Ia digunakan untuk menggantikan nama orang. Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, dan kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk orang yang sedang bercakap. Contohnya adalah aku, saya, beta, dan contoh bagi jumlah yang ramai pula adalah kami dan kita. Kata ganti nama diri kedua pula digunakan untuk orang yang diajak bercakap. Kalau kata ganti nama diri pertama itu adalah saya yang sedang bercakap, jadi kata ganti nama diri kedua ini adalah untuk orang yang diajak bercakap. Contohnya awak, kamu, dan engkau. Untuk ramai pula adalah kalian dan anda. Untuk kata ganti nama diri yang ketiga, ia digunakan untuk orang yang sedang diperkatakan. Mungkin orang tersebut tidak ada bersama-sama ketika itu. Contohnya, ia, dia, dan beliau. Untuk jumlah yang ramai pula, contohnya adalah mereka. Mari kita lihat dengan lebih jelas contoh penggunaan ketiga-tiga jenis kata ganti nama diri ini dengan contoh ayat. Kita akan lihat dua contoh kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama yang biasa digunakan contohnya adalah aku dan saya. Contoh ayat untuk aku adalah aku berlindung padamu Tuhan, ataupun berikan aku pen itu, kata Ah Chong kepada Ramu. Untuk contoh yang kedua pula adalah saya. Saya juga kerap digunakan. Contoh ayat adalah terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan sekalian. Kata ganti nama diri saya selalu digunakan dalam majlis yang lebih rasmi ataupun dengan orang-orang yang baru dikenali. Kita lihat pula contoh kata ganti nama diri pertama untuk jamak ataupun jumlah yang ramai. Yang pertama adalah kami. Contoh ayatnya adalah kami akan belajar bersungguh-sungguh, kata mereka. Contoh kedua pula adalah kita. Contoh ayatnya adalah kita rakyat Malaysia. Dan contoh ayat yang kedua adalah di manakah kita sekarang? Kata ganti nama kami dan kita itu digunakan merujuk kepada diri sendiri orang yang sedang bercakap dan juga orang yang dilawan bercakap. Untuk kata ganti nama diri kedua, contoh tunggal adalah awak, anda, dan engkau. Contoh untuk jumlah yang ramai pula adalah kalian. Mari kita lihat contoh-contoh ayat. Untuk awak, contoh ayat yang boleh digunakan adalah
Saya akan ke rumah awak esok. Contoh kedua, bilakah awak tiba? Untuk anda boleh digunakan untuk seorang atau tunggal dan juga boleh digunakan untuk kumpulan yang ramai. Contoh ayatnya adalah anda dilarang membuang sampah di sini. Contoh ayat yang kedua adalah anda diminta tunggu sebentar. Seterusnya, mari kita lihat contoh kata ganti nama diri kedua untuk jumlah yang ramai, iaitu kalian. Kalian digunakan ketika bercakap dengan sekumpulan orang atau orang yang ramai. Contoh ayatnya adalah yang pertama, diharap kalian dapat bersabar. Contoh ayat kedua adalah kalian tidak dibenarkan bercakap. Seterusnya, mari kita lihat kata ganti nama diri yang ketiga. Untuk tunggal, contohnya adalah ia, dia, beliau dan baginda. Untuk jumlah yang ramai pula, contoh paling mudah adalah mereka. Mari kita lihat contoh-contoh ayat untuk kata ganti nama diri ia. Ia digunakan untuk merujuk benda atau haiwan yang diberkatakan. Contoh ayatnya, itu kapal terbang. Ia bergerak pantas. Contoh kedua pula, si comel mengiau-ngiau. Ia kehilangan anak. Kalau ia tadi digunakan untuk benda atau haiwan, dia pula merujuk kepada seseorang. Contoh ayatnya adalah dia merupakan anak tunggal dalam keluarga Encik Hamid. Kata ganti nama beliau pula digunakan selalunya untuk orang-orang yang berkedudukan atau terhormat. Contohnya, beliau pemimpin yang dihormati. Ataupun contoh yang kedua, beliau adalah pensyarah di Universiti Malaya. Untuk jumlah yang ramai pula, kita selalu menggunakan perkataan mereka. Contoh ayatnya adalah mereka sedang bermain bola. Dan contoh kedua adalah antara mereka, dialah yang paling pandai. Mari kita lihat pula kesalahan-kesalahan yang selalu murid-murid lakukan. Contoh pertama, ia ketua pengawas di sekolah kita. Kenapa penggunaan ia di situ salah? Kerana kata ganti nama diri ia digunakan untuk merujuk kepada binatang dan benda sahaja. Kata ganti nama diri yang sepatutnya digunakan adalah dia ketua pengawas di sekolah kita. Mari kita lihat ayat yang kedua. Dia telah merasmikan bangunan baru itu. Kenapa penggunaan dia di situ salah? Kata ganti nama diri yang sesuai untuk menunjukkan orang yang mempunyai pangkat atau kenamaan sepatutnya ialah beliau. Penggunaan kata ganti nama diri yang betul adalah beliau telah merasmikan bangunan baru itu. Macam mana murid-murid dah faham tentang kata ganti nama diri? Mari kita lihat pula tentang kata ganti nama tunjuk. Apakah yang dimaksudkan dengan kata ganti nama tunjuk? Kata ganti nama tunjuk mengarah kepada sesuatu benda, perkara atau tempat. Ia terbahagi kepada dua, iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Mari kita lihat contoh kedua-dua kata ganti nama tunjuk ini. Contoh kata ganti nama tunjuk tempat yang pertama adalah sana,
Ia menyatakan tempat yang jauh dan tidak dapat dilihat. Contoh kedua adalah sini. Ia menyatakan tempat yang dekat. Dan contoh ketiga pula adalah situ yang menyatakan tempat yang agak jauh tetapi dapat dilihat. Contoh kata ganti nama tunjuk umum pula yang pertama adalah ini, yang menunjukkan sesuatu yang dekat. Contoh kedua pula adalah itu, yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Macam mana murid-murid? Mudah kan? Mari kita lihat contoh-contoh ayatnya pula. Contoh ayat bagi ini adalah, ini rumah baru keluarga saya. Dan contoh ayat bagi itu pula adalah, itu bangunan hospital seberang jaya Pulau Pinang. Penggunaan kata ganti nama ini menunjukkan rumah tersebut berada dekat dengan orang yang bercakap. Dan penggunaan kata ganti nama itu pula menunjukkan orang yang bercakap menunjukkan bangunan itu dari jauh. Mari kita lihat pula contoh ayat bagi kata ganti nama sini, situ dan sana. Untuk sini, contohnya adalah di sini tempat menunggu teksi, menunjukkan jarak yang dekat. Untuk situ pula, contoh ayatnya adalah di situ adalah kawasan murid berkumpul. Maksudnya jarak yang masih dekat tetapi sedikit jauh. Untuk sana pula, contoh ayatnya adalah di sana ada pondok telefon awam. Ia menunjukkan telefon awam itu terletak jauh. Macam mana murid-murid? Dah faham tentang kata ganti nama tunjuk ini? Itu sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu pada hari yang lain.